Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh maklumkan dan share ramai-ramai ya. Baik, ada lagi satu soalan. Sekarang ni banyak soalan yang masuk dan semuanya menarik-menarik ya. Ada satu soalan yang telah saya pilih dan ini adalah soalan yang berbentuk kritikan sedikit terhadap saya. Dia kata Reggie telah secara jelas ya menunjukkan bahawa belanjawan gagal. Dia setuju. Dia kata memang belanjawan gagal, rakyat nampak, tetapi tidak ada sesiapa memberi jalan penyelesaian. Tidak ada sesiapa memberi cadangan penambahbaikan. Ini betul. Ini betul ya. Kritikan banyak dan kritikan ni ada di antaranya semuanya berfakta dan betul. Tetapi saya rasa pun sudah tiba masanya orang mengkritik secara membina jugalah. So memberi cadangan penambahbaikan. Okay, sebab at the end of the day, the goal shouldn't be just to criticize and put a full stop there. The goal should be to also try to work with the existing government to improve it. Ya, selagi dia masih kerajaan, ya, kita tak tahu, dia mungkin kekal kerajaan. Ya, so we have to be realistic. Alright. So belanjawan ini gagal sebab dia tidak kena pada tempat itu. Memang ulasan saya dulu dan pendapat saya kekal. Kerana anda boleh melakukan banyak inisiatif. Contohnya satu inisiatif yang bagus ialah mengalihkan subsidi ya, supaya orang yang berkemampuan lebih tinggi dia tidak menjadi golongan yang mendapat manfaat daripada subsidi, tetapi subsidi dimanfaatkan oleh golongan berpendapatan rendah dan sederhana. So dari dia kurangkan subsidi, kemudian dia salurkan bantuan dan akan berlaku penjimatan. Itu sebenarnya saya setuju, tetapi bukan mudah untuk dilaksanakan. Ianya perlu dilaksanakan secara berhati-hati dan berfasa. Kerana jika dilakukan dengan cara yang dicadangkan oleh kerajaan, ya, ia mungkin akan menjurus kepada peningkatan lagi kos sara hidup. So, kos sara hidup ni satu masalah besar dan ianya disebabkan kegagalan kerajaan menangani perkara itu. Ya, tidak ada, saya dengar ada jawatan kuasa, saya dah berulang kali kata ya, jawatan kuasa pemulihan, penyelidikan untuk mengenal pasti sebab kos harga barang meningkat, untuk mencari jalan penyelesaian, mengeluarkan dasar pemulihan, untuk mengeluarkan kerja pemulihan. Semua ini tidak ada atau tidak pernah diumumkan. So tiba-tiba kemudian anda hendak mengeluarkan satu cadangan belanjawan, cara anda akan berbelanja tahun depan. Anda tidak mungkin dapat melaksanakan perbelanjaan itu dengan cara yang mengambil kira kos barangan yang meningkat atau menggila, sebab anda tidak ada anda belum mengenal pasti sebab perkara ni berlaku. So jika anda tarik subsidi sini, tarik subsidi sana, anda mungkin akan menyebabkan peningkatan lagi kos sara hidup. Okey, so itu satu, peningkatan kos sara hidup. Kedua, tidak ada perancangan jelas, dasar jelas, kerangka kerja jelas bagaimana kerajaan ingin menguruskan atau menangani kejatuhan ringgit yang terburuk dalam sejarah. Lebih buruk daripada mana-mana Perdana Menteri. Ya, so bila anda tidak tahu punca ringgit sedang merudum dan prestasi ringgit ni adalah antara terburuk dalam rantau ini, walaupun negara-negara serantau pun dia kena juga impak keadaan ekonomi global, tetapi impak dia tidak seteruk impak kita. Maknanya ada satu masalah dalaman yang besar. So bila tidak dikenal pasti, anda tidak mungkin boleh keluar satu perancangan cara nak berbelanja untuk tahun depan yang boleh memastikan tidak ada kesan lebih buruk kepada ringgit, kerana anda tidak mengambil kira benda ni di dalam belanjawan. So itu adalah faktor kedua. Dan krisis bekalan makanan sama juga, tidak ada sebarang usaha untuk mengenal pasti ya, secara terancang sebab krisis ni berlaku. Tidak pernah berlaku sepertinya sebelum ini. Orang kena beratur panjang nak beli
beras sekampit, beras tak boleh jumpa, beras tempatan dan sebagainya. Ada banyak persoalan misteri di manakah perginya beras tempatan yang kononnya dihasilkan sebanyak 67%. Ya, so banyak benda ni tidak diambil kira. Kemudian anda naikkan cukai. Saya nak petik ya apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang cukup padu dan tepat, di mana dia katakan peningkatan cukai SST daripada 6% kepada 8% hanya dijangka akan meningkatkan pendapatan kerajaan ni sebanyak lebih kurang 1 bilion ringgit, yang hanya 0.25% daripada nilai belanjawan. Jadi adakah kerajaan buat kerja rumah? Ya, dan anda tingkatkan cukai SST ni, ianya akan menjurus kepada peningkatan kos-kos lain, logistik, pengangkutan dan sebagainya, yang akhirnya akan memberi impak kepada kos makanan. Ya. So, pendek kata, rakyat ni keyakinan dia terhadap kemampuan kerajaan menstabilkan, menjamin kesejahteraan rakyat, kebajikan rakyat ni sudah pudar. Bila keyakinan rakyat terhadap kerajaan bagi menjamin kesejahteraan dan kebajikan rakyat sudah pudar, lebih-lebih lagi ia melibatkan makanan ruji yang pertama kali orang takut tidak ada bekalan makanan. Jadi orang akan mula ramai-ramai simpan duit. Dia kurang berbelanja. Sebab dia tidak tahu hari ini harga beras mungkin 20 ke 30 ringgit ke 40 ringgit ke, esok dalam keadaan krisis ni mungkin tak ada beras. Kalau kita nak beli beras mungkin 50, 60, 70, 80 ringgit sekampit. Orang tengah keliru, orang tengah cemas. So, dalam keadaan cemas ni, orang akan simpan duit. Dia akan cukup takut untuk berbelanja. Lebih lagi orang golongan middle class, pendapatan sederhana. Dan middle class ini adalah penjana ekonomi. Untuk middle class ini menjana ekonomi, middle class perlu berbelanja. Tetapi buat kali pertama, dia berada dalam keadaan cemas sebab memang wujud suasana kecemasan walaupun darurat tidak diisytiharkan. Jadi dalam suasana kecemasan ini, the rules of supply and demand tidak lagi boleh digunakan. Ya, kalau biasanya kalau demand tinggi, harga barangan akan dipengaruhi begini. Kalau demand rendah, supply tinggi, harga barang begini. Tapi sekarang tidak. Sekarang orang cemas. Jadi dia tidak akan berbelanja banyak, dia akan simpan duit untuk pastikan dia sentiasa ada duit kalau harga capai ke tahap yang gila. Jadi bila tidak ada perbelanjaan middle class yang cukup untuk menjana ekonomi, maka ini akan memburukkan lagi keadaan. We need to make sure orang berbelanja. Untuk orang berbelanja, kerajaan sepatutnya menggunakan belanjawan ini untuk memberi keyakinan dan kepastian kepada rakyat. Yang kerajaan tahu krisis-krisis yang melanda, dan inilah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mengatasi krisis itu, dan berserta dengan jaminan kerajaan menerusi belanjawan bahawa dalam tempoh ini harganya akan distabilkan ke tahap ini, ke tahap itu dan sebagainya. Dan jangan kurangkan lagi keyakinan rakyat dengan meningkatkan cukai, mengurangkan subsidi pada tempoh ini. Mungkin cari tempoh lain kerana keyakinan rakyat cukup rendah dan kini kita dalam keadaan kecemasan. So the first priority dalam belanjawan ialah belanjawan yang boleh mengembalikan keyakinan rakyat terhadap kerajaan dan memberi kepastian, jaminan kepada rakyat bila krisis-krisis boleh ditangani dan kemampuan kerajaan untuk tangani. Itu tidak ada di dalam belanjawan. That's why I said belanjawan ini tidak kena pada tempat. Jadi itulah penambahbaikan yang kerajaan harus lakukan, dan kerajaan harus pertimbangkan semula subsidi-subsidi, dan kerajaan harus dalam tempoh yang masih ada memperkenalkan langkah-langkah baru untuk memberi jaminan kepada rakyat. Ya, saya rasa amat suka bagi kerajaan melakukan, because they don't have the data. I don't think they have done the research. Tetapi kalau boleh dia lakukan benda ini secepat mungkin, kerana apabila kerajaan melakukan benda ni, dia akan ada peluang untuk memberitahu rakyat
We know what you are going through. Don't worry, we will take care of you, supaya rakyat berani berbelanja. Dan bila rakyat berbelanja, ekonomi negara akan terjamin sihat. Ya. So itu cadangan saya lah. So sehingga kita berjumpa ya di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.